Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama pena saya Ahmad Mustaqim bin Muhammad Iqbal, kelas DP 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amiruddin Hafiz bin Muhammad Fazli. Saya daripada kelas DP 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hijaz Wafi bin Muhammad Nasir dari kelas DPIH 1A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haras bin Azimul Asri dari kelas DP 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mubin bin Zamri daripada Diploma Pengurusan Industri Halal kelas DP 1D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syabib bin Yusof daripada DPIH 1D. Jadi, di dalam video ini kami akan berkongsi ilmu kepada anda berkenaan dengan hukum dan kaedah penyucian haiwan al-jalallah, yakni kuarantin dan al-istibra'. Sebelum itu, ingin kami berkongsi kepada anda semua sebuah video pendek yang tular di media sosial, dan video ini berkait dengan tajuk yang akan kami bentangkan, iaitu haiwan al-jalallah. Selamat menonton. Hehehe. Ha? Dia ambil makan tu, tengok tu macam mana. Kawan. Gila besar-besar tu. Dia pergi ambil tu makan tu. Oh, dia boleh tindih macam tu. Yang besar tengok. Oh, lah mak. Oh, dia besar betul. Dia dah gigit, dia belah kursi belakang ni tu. Oh, tengok mana atas juga pergi. Oh. Macam ulat sampah tu. Hei, tembak apa kau ni? Definisi haiwan al-jalallah. Okey, definisi yang pertama ialah menurut Ad-Dumari rahimahullah di dalam kitabnya Hayah Al-Kubra, beliau menyatakan haiwan al-jalallah ini adalah haiwan yang memakan najis ataupun tahi, sama ada binatang itu ialah unta, sapi, ayam, angsa, ikan atau selainnya daripada binatang yang dimakanlah. Okey, maksud Ad-Dumari rahimahullah ni, beliau menyatakan bahawa al-jalallah ialah haiwan yang memakan najis ataupun tahi, sama ada binatang itu binatang darat ataupun binatang laut. Maksudnya kat situ kita boleh bagi contoh itu daripada video tadi. Video tadi tu ada banyak ikan keli kan. Dekat tengah-tengah tu ada seketul lah, ada daging yang ikan keli tersebut makan, dan daging ataupun lemak tersebut ialah daging khinzir. Ia dikategorikan sebagai haiwan al-jalallah kerana ia diberi makan daging khinzir. Daging khinzir untuk seorang muslim ni ialah haram, maka ikan keli tersebut dikategorikan sebagai haiwan al-jalallah kerana ia memakan najis. Itu menurut Ad-Dumari rahimahullah di dalam kitabnya. Menurut Malaysian Standard pula, haiwan al-jalallah ini bermaksud binatang yang dagingnya itu busuk kerana memakan najis dan hidup di persekitaran najis ataupun persekitaran yang kotor lah.
Okey, Malaysian Standard ini menyatakan bahawa binatang haiwan ataupun haiwan jalalah ini ialah binatang yang dagingnya itu busuk, sama ada binatang itu darat ataupun binatang itu binatang laut lah. Daging tersebut busuk kerana ia memakan najis ataupun hidup di persekitarannya itu kotor ataupun dipenuhi sampah, dipenuhi najis ataupun apa-apa definisilah yang membuatkan ianya kotor. Itu menurut Malaysian Standard, dia punya maksud haiwan ajalah itu. Menurut Ibn Rushd pula, dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, Al-Jalalah ni adalah haiwan yang memakan najis ataupun haiwan yang makan benda-benda yang haram ataupun yang kotor lah. Dan terdapat pelbagai perbezaan pandangan tentang hukum memakan haiwan Al-Jalalah tersebut. Okey, dalam kitabnya tersebut dia menyatakan bahawa haiwan Al-Jalalah ni adalah haiwan yang memakan najis. Haiwan yang memakan najis ataupun benda-benda yang kotor lah. Dan dalam kitab tersebut diterangkan pelbagai perbezaan pandangan dalam tentang hukum memakan haiwan tersebut. Haiwan Jalalah tu lah. Ada yang mengatakan ia halal, ada yang mengatakan ia haram, dan pelbagai pandangan lah. Okey, saya ingin menyambung slide yang seterusnya selepas daripada sahabat saya. Okey, tajuk saya, pembentangan saya, tajuk saya ialah istilah saing. Okey, dalam istilah saing, haiwan Al-Jalalah ni dikenali sebagai Coprohagia, iaitu haiwan yang memakan najis dan kotoran. Coprohagia ni adalah daripada perkataan berasal daripada bahasa Yunani. Okay. Coprohagia maksudnya ialah haiwan yang memakan najis. Tapi kalau kita satu-satukan perkataannya, contohnya Copros ialah najis dan Phagein adalah makan. Tapi kalau dia jadi satu ayat yang panjang, dia jadi Coprohagia, iaitu dalam satu ayat ia bermaksud haiwan yang memakan najis dan kotoran. Hukum memakan haiwan Al-Jalalah. Okey. Hukum memakan haiwan Al-Jalalah. Hukum memakan haiwan Al-Jalalah ini seperti sedia kita tahu, seperti sedia maklum, hukum memakan haiwan Al-Jalalah ini adalah haram, iaitu fuqaha berselisih faham, berselisih pendapat pada hukum. Sebahagiannya ada yang mengatakan halal dan sebahagiannya ada yang mengatakan haram. Okey. Dan kenapa ia haram? Kerana ada hadis yang mengatakan iaitu ianya haram, iaitu hadis ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW melarang umatnya daripada memakan haiwan Jalalah dan meminum susu daripada haiwan Al-Jalalah, iaitu haiwan-haiwan yang memakan najis dan kotoran. Walau bagaimanapun, hadis ni walaupun hadis ni mengatakan ianya adalah haram, tapi ada ulama contohnya mazhab kita mengikut mazhab Syafi'i mengatakan yang memakan haiwan Jalalah ini adalah tidak haram, tetapi ianya adalah hanya makruh. Sebab apa ia mengatakan makruh? Sebab ia adalah, meskipun hadis ini membentuk larangan, namun larangan bersifat makruh tanzih. Dia bersifat makruh tanzih kerana kuantiti najis itu tidak cukup banyak untuk mengubah daging haiwan tersebut 100%. Dengar ya, 100%. Maknanya dia mungkin diubah bau, diubah rasa, warna, tapi dia tak ubah 100% sehingga daging tu betul-betul macam betul-betul menjadi betul-betul najis. Walaupun haiwan tu makan najis, tapi daging tu tak bermakna ia seperti najis 100%. Itu yang dimaksudkan oleh
para ulama dan fuqaha yang berselisih pendapat. Ada yang menyatakan halal, harus, makruh dan sebagainya. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i adalah makruh tanzih kerana bau dan warna rasa itu tidak mengubah daging rasa tersebut secara total, secara 100%, hingga menyebabkan kita makan tu betul-betul lah rasa macam najis ke apa ke, kotoran ke, itu semua. Di sini saya ingin menerangkan tentang penjelasan dan pendapat ulama tentang haiwan al-jalalah. Mazhab yang pertama ialah mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan bahawa kita diharamkan untuk memakan daging al-jalalah. Dan hadisnya pula ialah naha al-lahmi al-jalalati wa labniha wa rukubiha, yang bermaksud Rasulullah SAW menegah kita memakan daging al-jalalah dan meminum susunya ataupun menunggangnya. Mazhab yang kedua pula ialah mazhab Hanafi dan Syafi'i. Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan kita makruh memakan daging al-jalalah. Mazhab Hanafi dan Syafi'i meletakkan makruh sebagai makruh tanzih, yang bermaksud makruh tanzih ini makruh yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya, untuk kita tidak melakukannya. Misalnya kita perlu memakan daging kuda pada waktu yang sangat perlu sahaja, maksudnya pada waktu berperang sahaja, ataupun pada waktu kita sesat di dalam hutan. Pada mazhab Imam Maliki pula, kita harus untuk memakan haiwan al-jalalah bagi umat Islam. Imam Ahmad pula mengatakan bahawa hukum makruh memakan dagingnya. Dan terakhir Imam Nawawi pula mengatakan bahawa menurut pandangan Al-Asyah, tegahan bermaksud Al-Asyah ini ialah perselisihan faham tentang daging al-jalalah yang bersifat bila mana daging itu ataupun susu binatang al-jalalah itu berbau seperti najis. Pada pandangan ulama Hanafi, al-jalalah ini merupakan binatang yang hanya menjadikan najis sebagai makanannya tanpa memakan makanan-makanan yang lain. Dan ia juga membuatkan bau dagingnya berbau busuk dan tidak boleh memakan. Pada pandangan Imam Maliki dan Syafi'i pula ialah al-jalalah merupakan binatang yang selalunya menjadikan najis sebagai makanannya, tetapi dia turut memakan makanan-makanan yang lain selain daripada najis. Bab al-jalalah dan tempoh pengkuarantinan dan al-istibra. Kaedah atau alternatif adalah dengan menggunakan kaedah al-istibra, iaitu al-istibra difahami adalah sebagai kaedah pengurungan dan pengkuarantinan bagi haiwan-haiwan atau binatang-binatang yang sifatnya memakan najis atau kotoran. Ia juga merujuk kepada maksud al-hab, iaitu pertahanan, pengurungan dan pengurungan.
jikalau binatang ataupun haiwan tersebut dikurung dan diberi makanan-makanan yang suci, kita dibolehkan untuk memakan binatang tersebut dan hukumnya tidak haram dan makruh. Bincangan fiqh klasik Al-Istibra juga bermaksud pengkuarantinan bagi haiwan Al-Jalalah, iaitu haiwan yang memakan najis dari kotoran seperti unta, lembu, kambing, ayam dan lain-lainnya. Tujuan pengkuarantinan tersebut adalah untuk mensucikan sifat kotor mereka yang memakan najis kepada bersih, iaitu dengan cara memberi makanan yang suci dan juga makanan yang bersih, dan terhindar daripada makanan-makanan yang kotor. Tempoh pengkuarantinan bagi haiwan-haiwan dan binatang-binatang tersebut adalah, yang pertama, unta adalah selama 40 hari pengkuarantinan bagi unta, manakala lembu selama 30 hari tempoh pengkuarantinannya, dan kambing pula tempoh pengkuarantinannya adalah 7 hari, dan akhir sekali adalah ayam, tempoh pengkuarantinannya selama 3 hari. Jikalau tempoh tersebut tidak mempengaruhi sifat kotornya lagi, kita perlu tambah lagi pengkuarantinannya sehingga hilang bau kotornya dan sifat-sifat najisnya. Okey, so saya akan sambung hujah sahabat saya iaitu saudara Hijaz berkenaan dengan salah satu konsep yang digunakan untuk hukum memakan haiwan Al-Jalalah. Konsep tersebut ialah apabila hilang illah, maka tiadalah hukum tersebut. Seperti yang kita sedia maklum, maksud illah ialah sebab kepada berlakunya sesuatu hukum tersebut. Atau lebih mudah untuk kita fahami, illah itu bermaksud sebab. Konsep apabila hilang illah maka tiadalah hukum tersebut bermaksud jika sebab haiwan Al-Jalalah itu hilang, maka haiwan itu tidak haram untuk dimakan. Konsep ini akan membantu para penjual yang telah silap memberi makanan kepada haiwan dengan najis. Cara untuk menilai konsep ini ialah dengan memeriksa bau, rasa dan susu. Jika bau, rasa dan susu tiada kesan, maka boleh dimakan dan tidak haram. Selain itu, illah bagi ketidakharusan memakan Al-Jalalah atau sebab ketidakharusan memakan Al-Jalalah ialah memakan makanan kotor atau najis. Illah itu telah pun mengubah daging dan susunya dari halal ke haram. Justeru, apabila illah itu hilang dengan cara mengurungnya atau seumpamanya, maka hilanglah larangan memakan haiwan tersebut. Jadi kita boleh makan kalau dia punya illah dia dah hilang. Okey, ini berdasarkan kaedah apabila illah hilang, maka tiadalah hukum tersebut. Oleh itu, tiada lagi sebab untuk mengharamkan haiwan itu kerana pada asasnya haiwan itu adalah haiwan yang halal dimakan dan tidak diharamkan, tetapi disebabkan hanya pengharamannya lantaran berlaku beberapa perkara yang menyebab adanya wujud elemen kenajisan kepada haiwan tersebut, iaitu pada bau, rasa dan susu. Apabila hilang najis berkenaan, maka hilanglah keharaman pada haiwan tersebut dan dibolehkan untuk dimakan. Sebagai contoh kepada konsep illah
hilang maka tiadalah hukum tersebut. Okey, saya bagi contoh kat sini. Seorang petani dia membela ikan keli yang ikan kelinya dia beri makan makanan najis. Okey, contoh kat situ dah menunjukkan bahawa ikan keli itu adalah salah satu daripada haiwan al-jalalah. Jadi sebab apa? Sebab dia makan makanan yang najis. Jadi cara bagi petani itu untuk menyucikan ikan keli itu ialah mengurung ikan keli itu di dalam kawasan lain seperti dalam kolam ataupun tempat-tempat yang bersih. Okey. Selain itu, pembela ikan itu juga perlu memberi makanan yang sihat seperti nasi ataupun pellet supaya ikan keli itu dapat makanan-makanan yang bersih. Di samping itu, mengurung ikan keli selama 3 hari supaya kotorannya keluar semuanya. Maka ia halal untuk dimakan dan dijual apabila hilanglah bau dan rasa pada daging ikan keli tersebut. Okey. Pandangan ulama berkenaan dengan tempoh kuarantin. Terdapat 4 mazhab ataupun 4 ulama yang memberi pandangan terhadap tempoh kuarantin. Okey, pandangan yang pertama adalah mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Okey, mereka memberi pandangan bahawa tiada tempoh tertentu apabila bau, rasa dan susunya hilang. Maka kalau hilang bolehlah dimakan. Okey, ulama yang kedua pula, pandangan yang kedua adalah daripada Abu Hanifah. Pandangannya ialah kuarantin selama 3 hari berdasarkan amalan Ibnu Umar. Dan pada pandangan yang keempat iaitu Imam Ahmad, dia mengategorikan 3 haiwan iaitu ayam, unta dan lembu, iaitu ayam selama 3 hari, unta selama 40 hari, lembu selama 40 hari juga. Okey. Pada pandangan yang terakhir iaitu pandangan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memberi 2 pandangan, iaitu satu bersama dengan mazhab Hanafi dan satunya lagi ialah dia mengategorikan juga 3 haiwan iaitu unta, biri-biri dan ayam, iaitu ayam selama 3 hari, biri-biri selama 4 hari dan unta selama 40 hari. Okey. Saya akan memberi hujah tentang isu berkaitan haiwan al-jalalah dan akhir sekali kesimpulannya. Setiap permasalahan masyarakat agama Islam berkaitan hukum hakam halal dan haram sesuatu perkara, pastinya terdapat isu-isu semasa yang berkait rapat dengannya. Untuk isu berkaitan haiwan al-jalalah, terdapat beberapa isu yang dapat dijadikan contoh. Yang pertama, pada tahun 1999, ternakan ikan yang diberi makan kotoran bersumberkan sisa daripada najis ayam dan khinzir. Yang kedua pula ialah ayam yang disuntik dengan DNA khinzir dan diberi makan pellet bersumberkan darah. Isu tersebut berlaku pada tahun 2003. Seterusnya, ternakan ikan dan kerang yang dilaporkan berisiko mengandungi bakteria E. coli kerana dibesarkan dalam perairan laut yang bersumberkan najis kumbahan manusia, yakni pada tahun 2004. Akhir sekali, pada tahun 2006, penternakan ikan patik dan ikan keli di Perak yang diberikan makan kotoran serta najis, yakni seperti organ khinzir. Kesimpulannya,
Perbezaan ulama adalah disebabkan pemahaman tentang at-tahar. Apa yang dimaksudkan dengan at-tahar? At-tahar bermaksud sesuatu perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat dan sebagainya. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi Muhammad pernah bersabda, Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam anil akalal jalallah wa albaiha. Bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah kita memakan daging al-jalallah serta meminum susunya. Akhir sekali, majoriti ulama meletakkan hukum memakan haiwan al-jalallah adalah makruh, dan berbeza pula pada pandangan kadar untuk kuaranti haiwan al-jalallah sebelum ia dimatikan. Setakat itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Suka untuk kami nyatakan bahawa al-jalalah merujuk kepada haiwan atau tumbuhan yang diberi makan, dibiakkan serta diternak bersumberkan najis dan kotoran. Namun begitu, haiwan al-jalalah yang dibincangkan oleh ulama klasik adalah terhad kepada beberapa kategori haiwan seperti lembu, kambing, ayam dan unta. Sedangkan dengan perkembangan semasa, pelbagai isu timbul dan boleh dikiaskan isu-isu baru tersebut dengan al-jalalah. Ini dibuktikan apabila terdapat beberapa fatwa semasa sama ada di peringkat kebangsaan atau negeri-negeri yang telah ditawarkan sebagai menjawab soalan tersebut. Selain itu, tidak semua haiwan yang memakan kotoran termasuk dalam kategori haiwan al-jalalah yang diharamkan. Hanya diharamkan bagi kategori haiwan yang diberi makanan najis serta kotoran secara berkala dan berterusan. Hal ini tidak termasuk semua haiwan akuatik pemakan kotoran seperti kerang, siput dan seumpamanya. Di samping itu, haiwan al-jalalah dapat berubah kembali menjadi halal sekiranya dikuarantinkan atau al-istibrak dalam tempoh tertentu sehingga hilang bau, warna dan rasa. Dalam konteks umat Islam negara kita, penggunaan bahan-bahan alkohol, komponen, bangkai seperti pepsin dan juga khinzir sewajarnya dielakkan kerana masih terdapat banyak bahan makanan halal. Itu sahaja daripada kami. Semoga apa yang telah kami kongsikan ini bermanfaat kepada anda semua. Terima kasih. Sekian daripada kami. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.